Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Izlan dalam agenda Awani, dan pada hari ini kita nak bercakap sedikit tentang ketelusan isytihar harta ni, terutama sekali di negara kita di Malaysia, dan sistem ini sebagai satu kayu ukur untuk mengukur integriti mereka yang terlibat. Dan untuk bercakap tentang hal ini bersama dengan saya adalah seorang penyelidik kanan ekonomi, politik dan juga tadbir urus Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi ataupun lebih dikenali sebagai Ideas, iaitu Shazza On. Selamat datang ke agenda Awani, Shazza. Hello. Okey, so Shazza, kita nak cakap sikit tentang isytihar harta ni, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil asset management. Tapi sebelum tu kita nak tahu Ideas sebagai satu institusi yang membuat research, kajian mengenai ini. Boleh ceritakan sedikit tentang tugas Ideas kepada mereka di rumah? Okey, Ideas merupakan sebuah think tank. Think tank ni kiranya satu bridge lah antara academician dengan rakyat dan dengan political parties dan sebagainya. Jadi Ideas ni kami adalah non-partisan dan kami berpegang kepada 4 prinsip. Prinsip pertama iaitu kedaulatan undang-undang, yang kedua kebebasan dan tanggungjawab individu, kerajaan terhad dan pasaran bebas. Dan di Ideas ni kami kerja-kerja yang kami mengendalikan adalah penyelidikan, advokasi, dan kita memupuk kesedaran tentang isu-isu mengenai idea-idea, prinsip-prinsip yang kami berpegang. Dan dari segi skop penyelidikan, kita buat research tentang ekonomi politik dan tadbir urus, so itu unit saya. Dan kita juga buat research tentang pendidikan, dan sekarang ni baru we're just going into it. It's hal ehwal ASEAN, but that is something very new. Yes. Okey. So bila Shazza menyebut tentang Ideas sebagai satu jambatan lah kepada rakyat, jadi hasil daripada kajian yang dibuat oleh Ideas dan sebagainya, adakah akan ditranslate ataupun diberikan kepada rakyat, atau macam mana cara untuk rakyat mendapati findings ataupun hasil kajian ni? Okey, apa-apa penyelidikan yang kami kendalikan, you can find it on our website www.ideas.org.my. Semua research policy terdapat di sana, dan kami juga ada publication lain lah, buku dan sebagainya, dan itu boleh didapati on our website. Selain daripada itu, kami juga menulis opinion article. So contohnya Wan Saiful Wanjan, kami punya CEO, dan Trisha Yo, CEO kami, ada opinion article di The Star and The Sun as well. Okey, berdasarkan apa yang dikaji lah. Okey, dan topik kita hari ini adalah untuk ketelusan pengisytiharan harta ni, ataupun lebih dikenali sebagai asset management. Dan sebenarnya ini bukan perkara baru, terutama sekali di Malaysia kan. Sebenarnya ada, cuma seperti yang Shazza kata tadi, varying degrees lah. Dan kita nak tahu sama ada dia efektif ataupun tidak. Tapi sebelum kita cakap tentang tu, kita nak cakap sikit tentang apa itu sebenarnya pengisytiharan harta. What is it actually? Pengisytiharan harta ni terbelit lidah nak cakap asset declaration. Tapi dari segi essence-nya, it is when kita ada satu sistem di mana semua cabangan government, so all branches of government, legislative, executive and judicial body, they will declare their assets. Jadi dari segi harta, apa yang kita masukkan dengan harta adalah harta ta'alih. Basically harta yang tak boleh gerak lah, tanah, bangunan, kediaman. Harta yang boleh alih iaitu wang, equity, bond, dan lesen dan sebagainya. Termasuklah barangan yang boleh gerak seperti kereta, motor. Dan dari segi skop harta ni, kita boleh expand further untuk cakap tentang hadiah contohnya. Sebab public officials kadang-kadang receive hadiah, perkara ini sepatutnya dideklarkan. Dan juga certain things like kepentingan perniagaan or business interest. So these are the things that sepatutnya should be declared by public officials. So sebenarnya dia tidak melibatkan semua orang lah, dia cuma melibatkan kepada secara khususnya kepada public officers. Yes. Penjawat-penjawat awam. Penjawat-penjawat awam. Okay, generally when we talk about scope ni kan, kita tengok semua branches of government. So executive maksudnya menteri-menteri, ahli-ahli kabinet. We're looking into members of parliament sekali. So our legislative body or badan
perundangan, badan undang-undang, and that would be your members of parliament, ahli parlimen, or your senators. Kita should include hakim as well, because that is also a part of government, and then besides that is your badan perkhidmatan awam. Ya, okey, dan secara ringkas sebenarnya mungkin ada yang tertanya kenapa kena adanya nak isytihar harta semua ni kan. Dan secara khususnya sebenarnya untuk objektifnya adalah untuk mengekang rasuah dan sebagainya mungkin. Okey, kalau dari segi objektif, dia very simple, just 3 things. Number 1, untuk membantras rasuah, which is what you said just now. And then the second one is to mencegah penyelewengan kuasa. Sebab asset declaration juga akan mengurangkan conflict of interest. Sebab itulah kita kena declare business interest apabila kita melakukan pengisytiharan harta. And the third one, yang most officials should also support is because you akan mewujudkan kepercayaan kepada kerajaan. Right? And the reason why this is the case is because you can clarify the origins of your wealth. Right? So contohnya dan dari segi contoh di luar negara ya, saya bagi contoh Namibia. So the Namibian president actually declared the assets, his assets and his wife's assets. And tak sewenang-wenangnya rakyat di Namibia semakin yakin kepada Presiden Namibia. So kepercayaan tu sebenarnya kepercayaan. Yes, kepercayaan tu sangat penting. And kalau kita nak tengok di Slovenia for example, untuk membantras rasuah ya, kedua-dua you have your Slovenian president dan opposition leader sekali. Kedua-duanya didapati bersalah sebab tak declare conflict of interest. Yeah, and then that resulted in a big demand for his removal. Yeah. So mungkin kita boleh cakap sikit tentang negara-negara lain yang telah mempunyai sistem sebegini, dan di Malaysia juga sebenarnya tak asing, tapi kita nak cakap semua ni selepas berhenti berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ni. Bertemu kembali dalam agenda awani, dan kita masih lagi bercakap tentang topik yang sama, iaitu ketelusan pengisytiharan harta untuk mengukur integriti, dan bersama dengan saya adalah masih lagi Syazah On daripada Ideas, dan kita cakap tentang sistem mengukur ataupun mengisytihar harta pada ketika ini, status quo di Malaysia. Bagaimana agaknya sistem ni dipraktikkan? Okey. Jadi dalam research kami hadkanlah research kepada menteri dan pegawai tinggi di kerajaan, kepada ahli parlimen, pegawai khas kepada menteri, pegawai pentadbiran kerajaan serta kerajaan negeri, iaitu Penang dan Selangor. Kami tidak melihat kepada kehakiman ya. Dan firstly, in terms of ministries and high level officials, menteri dan pegawai tinggi kerajaan, deklarasinya adalah secara sulit kepada Perdana Menteri. Namun ada juga akseslah daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. The Chief Commissioner has access into the records, and menteri-menteri dan pegawai tinggi ini akan buat deklarasi secara annual, dan walaupun dia sulit, ada jugalah some visibility from SPRM. Okey, dan dari segi ahli parlimen, dari segi ahli parlimen dia tak ada undang-undang. So this is very interesting. Instead dia ada code etika, code of ethics, yang every 2 years you kena buat declaration of assets. Dari segi pegawai khas, this is just a voluntary basis. So pengisytiharan harta ni dibuat kepada MACC atau SPRM, dan setakat ni kita ada 3 special officer, one of them being from Idris Jala's office, who have declared their assets. And in terms of pegawai pentadbiran kerajaan, I think that this is something we can be very proud of. Dari segi pegawai pentadbiran kerajaan, sistemnya paling komprehensif. Kita ada sistem verifikasi, monitoring. Cuma masalahnya adalah a little bit internal, but basically dia ada peraturan pengisytiharaan asset. It's in a circular, so there is some legal basis, dan pengisytiharaan ni dibuat kepada ketua jabatan, and it's within 5 years. But there are special cases di mana you kena buat declaration of assets. So contohnya bila you dilantik ke dalam perkhidmatan awam, yang tu you kena declare assets. And then sekiranya
kerajaan mengsarankan you untuk declare, you kena declare. Atau if you memperoleh harta baru atau melupuskan harta, that is like special cases where you have to declare automatically. And sistem ni agak sophisticated kerana dia telah automated melalui human resource management system. So ini berlaku secara automatik. Dan finally we have Penang and Selangor. Penang dan Selangor, kerajaan negeri dia buat pengisytiharan declaration of asset secara sukarela, and it's mostly to the excos, majlis eksekutif. Yeah. So tu voluntary basis voluntary basis. Okey, jadi sebenarnya tak ada satu sistem yang standard untuk semua pejabat-pejabat awam dan sebagainya untuk mendeklarasi harta mereka. So dia depends on the badan ataupun organisasi. Yes. Oh, adakah ini sesuatu yang efektif sebenarnya untuk pengisytiharan harta ni? Okey, mengikut research kami, ini merupakan something yang tidak efektif lah. Sebab daripada research from World Bank, Stolen Assets Recovery Initiative, OECD dan sebagainya, ada ciri-ciri yang penting dalam sistem asset declaration. Dia ada 6 basically lah. Dia actually banyak lagi lah, tapi kita buat easier to follow. Number 1, dia kena objektif dia kena clear. So objektif dia kena gabungan antara detecting conflict of interest or conflict kepentingan, and then second is to find illicit enrichment or pengkayaan haram. Okay. Yeah. So this objektif dia kena clear dalam sistem asset declaration. Kalau tak, nanti your system is neither here nor there. Okay? And sekarang ni ada 2 benda ni dalam sistem kita. Dalam sistem kita tapi conflict of interest tu tak cukup matang lagi. For civil servants, it is better because contohnya dalam undang-undang untuk pegawai, mereka tidak boleh, like they cannot work in the same department where they have a business interest in. Okay. Yeah, so sangat clear lah. Susah sikit. Okay. And then there's a fine line there. Yes, right? there's a fine line. There's a law that says kalau you ada interest, you tak boleh kerja dalam pejabat tu. Because it makes sense. Contohnya, I am a pegawai and I nak purchase kereta, tapi I have a syarikat kereta. It's a conflict kan? Takkanlah you purchase tapi you also have a syarikat. Betul. So that has to be clear in the objectives. Kedua adalah undang-undang untuk pengisytiharaan harta. Kenapa undang-undang ni penting? Sebab kita kena ada legal basis. Betul. Sekiranya tiada legal basis, then you cannot have enforcement. You tak boleh memastikan orang akan declare aset secara accurate. Then kita lihat number 3, iaitu sistem dia mesti meluas. Yang tadi saya mention different branches of government. It should apply to all branches of government. Dan skop dia sepatutnya luas lah. So that's why tadi saya mention gifts. Yang ketiga, dan ia sepatutnya dilakukan secara annual basis setiap tahun. Nah, untuk menyenangkan proses dia, dia boleh dilakukan semasa you buat your taxes. Okay. Which is what happens in Argentina. Sekaligus. And then nombor 4, dia mesti ada effective monitoring and verification system. So sistem pemantauan dan pengesahan amatlah penting. This is actually very, very important. Dalam studies yang pernah dilakukan oleh Mukherjee dan Checkers, dia mendapati bahawa sistem verifikasi adalah antara benda yang paling penting dalam sistem aset. Apa yang dimaksudkan verifikasi? So contohnya, I declare my asset, tapi kalau tak ada orang check, macam mana? Macam orang nak tahu kan? Nak verify. Yes, so that's why it's important. Number 5 is you have to have hukuman for when you don't comply. So as of now, there's not enough. It's not clear to us what is the punishment. So the punishment can be from you can put a fine, like in the US, it can actually be a criminal offence. So dia boleh berat to the most ringan would be like a fine lah. In between would be dismissal, for example. Then the 6, so 2 important points is the verification and monitoring, and the 6th one is access kepada orang awam. Akses kepada orang awam ni penting sebab
kalau just one agency is supposed to memantau and see if the assets are correct, it might not be effective enough. So when we have public access, dia membolehkan media, membolehkan civil society atau NGO untuk mendapatkan informasi tersebut dan highlight it to the public. Betul. Yeah. Okey, dan kita nak cakap sikit tentang yang poin nombor 6 tu macam menarik juga, dan mungkin kita nak compare sikit dengan negara lain, tapi kita perlu berhenti berehat seketika dahulu. Nanti kita akan cakap mengenai perkara tersebut selepas ni. Bertemu kembali dalam agenda awal ni dan kita masih lagi bercakap dengan Syazah tentang pengisytiharan harta ni. Okey, so sekarang ni dah masuk ke segmen ketiga. Kita nak tanya sikit tentang, yalah, kita nak improve kita punya sistem deklarasi, tetapi mungkin ada satu benchmark ataupun ada satu negara di luar sana ataupun satu badan yang boleh memberikan kita satu kriteria ataupun contoh untuk kita bergerak ke arah itu. Dan mungkin apakah negara yang ada sistem deklarasi yang terbaik mungkin? Okay, ini daripada studies from Transparency International, iaitu Amerika Syarikat. Amerika Syarikat? Ya, Amerika Syarikat. Mereka sebenarnya ada sistem yang antara yang paling komprehensif dan transparent lah. Dan antara yang apa yang membuatkan dia unik ya adalah each branch dia ada their own external committee yang akan verify the asset declaration. Jadi pihak ketiga yang neutral. Neutral. Okay. So usually yang pihak ketiga neutral ni dia kena outside of executive interference lah. So contohnya dalam legislative branch macam ahli parlimen dan sebagainya, dia ada parliamentary standing committee, parliamentary committee yang akan melaksanakan lah asset declaration process. Dia akan verify dan dia akan monitor. Dari segi eksekutif, di US dia bukan sekadar presiden dia, tetapi kandidat untuk presidensi pun kena declare assets, dan ini akan diverifikasikan oleh integrity officer. Ya. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, so for instance they find there is a conflict, there's illicit enrichment, isu ini akan dikemukakan kepada FBI contohnya. Federal Bureau of Investigation. Untuk investigate dengan lebih mendalam. Ya, so okay. And in terms judicial branch pun they have their own separate judicial committee lah. So the system it works sebab dia dekat every level, walaupun dekat local government level ada systems in place in order for you to avoid conflict of interest and also to declare to detect illicit enrichment. Jadi di Malaysia adakah kita perlu kita perlu wujudkan satu badan yang macam kira badan ketiga yang neutral, ataupun kita boleh menggunakan badan seperti SPRM dan sebagainya? Apa pendapat Syazah? I think kalau nak create a new badan tu maybe not so realistic. So for now our recommendation dalam paper kita buat recommendation ada 4 ya. Antaranya adalah untuk memberikan SPRM the mandate lah to verify and monitor assets. So like we can go with the existing system yang you declare internally, like in terms of pegawai right? The pegawai am, they can declare internally, but this should actually be done by SPRM. Yeah, SPRM should be the ones to do it. And untuk untuk ensure that the declaration of assets is more accurate, kita have some cross-agency efforts antara lembaga hasil dalam negeri, because kita tahu information tentang taxes kan, and we also get from Bank Negara Unit Perisikan Kewangan, because they also can see and cross-check whether or not the information is correct. So I think dengan memberi SPRM mandate ni itu cukup bagus. The second thing untuk civil service kan, kita cakap tadi yang civil service has a very comprehensive system, tapi untuk pertingkatkan lagi sistem ini, we have to have an external body, and in this case kita sarankan SPRM lah will be the external body. Now kalau untuk menteri-menteri, ahli parlimen dan basically ministers and ahli parlimen as well as senators, kita kena ada law lah. Undang-undang sangatlah penting. Jadi kita tak ada undang-undang tu sebenarnya lagi kita tak ada lagi. Tak ada. Dulu I think in 2012 Tun Abdullah Badawi tried to put an executive decree, tapi that was rejected by cabinet. But now maybe because Malaysia nak bergerak kepada more transparency, our Prime Minister Najib Sri Razak sudah buat mandate that dia nak reducekan corruption perception index scores. So maybe this is the right time. This is the right time, because what we found from the
studies that we've seen that CPI scores boleh improve apabila you have asset declaration laws. Yeah, and finally, and I kena stress ni betul-betul. Kita kena beri public access kepada rakyat untuk melihatlah report pengisytiharan harta. Now, of course ada concern tentang privacy. Tapi ini boleh kita boleh elakkan maybe by making the information available upon request. Tapi the importance of public access is that you nak bina kepercayaan. Dan sebagai seorang pemimpin, it is important lah, especially now that Malaysia nak jadi developed country and so forth. Semua negara yang developed will have a strong asset declaration system, and it's going to be publicly accessible. So bila kita fikirkan tentang public access ini, then kita boleh go further maybe in the future, iaitu freedom of information laws lah, supaya kita boleh bina trust between kerajaan and rakyat, and that is what we hope for lah in Malaysia. Do you think that it is number one, if it is feasible, boleh dilakukan secara efektif tentang apa ni public access ni, dan kedua, berdasarkan kajian yang dilakukan dan sebagainya, how sure are you that dia adalah perkara yang boleh membantu Malaysia ke arah yang lebih harmoni di masa akan datang? Oh, harmoni. Okay. So the first one, I think dia tak susah because information tu memang ada. It's now just about translating it into a law. Okay, law tu maybe susah, but information tu dah ada sebab it's already declared to the Prime Minister, for example. It's just about making it publicly available. So dia macam letak sistem and process. Last time Tun Abdullah Badawi, what he wanted was all of the ministers and ahli ministers, I think, must write down all of the information on a note, and then after that give to the SPRM to check, and then put online. So it's simple. It's like presto, presto kind of thing. Tapi dia takkan macam jeopardize apa-apa dari bahagian penjawat-penjawat awam kan? Pada pendapat saya, I don't think it will jeopardize. It actually will build credibility. Your credibility as a leader. Yes. Okay, jadi untuk wrap up kita punya session pada hari ini, so mungkin apakah kajian yang seterusnya akan dilakukan oleh Ideas berdasarkan kajian finding yang ada sekarang ni? Adakah akan melakukan kajian-kajian akan datang yang berkaitan dengan deklarasi hak? It will be more online, anti-corruption. So this paper is a standalone. On top of that, maybe we are looking into public-private partnership, transparency. Menarik. Okey, terima kasih Syazah kerana datang Agenda Awani cakap tentang ketelusan isytihar harta mengukur integriti ni. Dan Syazah merupakan seorang penyelidik kanan ekonomi, politik dan tadbir urus di Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi ataupun Ideas. Kalau nak lebih informasi ataupun nak tengok kajian-kajian lain, boleh pergi ke ideas.org.my. Di situ mereka ada upload lah semua kajian-kajian dan hasil kajian mereka dan juga artikel-artikel yang ditulis oleh wakil-wakil Ideas. Terima kasih sekali lagi dan teruskan bersama kami di Astro Awani. Berita segenap dimensi. Saya Izlan. Assalamualaikum dan salam hormat.